Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam semasa program dengan Yayasan Usuluddin Malaysia dan Beautiful Life, peserta ada bertanya soalan yang sangat bagus. Mengapa dipaparkan kisah Nabi Yaqub sampai buta matanya, atau menurut tafsiran lain kabur penglihatannya? Adakah dia tak yakin dengan janji Allah sehingga menangis wa biyaddat ainahu fahuwa kazim? Jadi adakah ini adalah satu bentuk keaiban, satu bentuk yang menunjukkan kerendahan bagi seorang Rasul yang bernama Yaqub alaihi salam? Wajarkah baginda bersikap begitu? Jadi ini soalan yang sangat bagus yang mengajak kita untuk mencari jawapan dengan baik. Dan antara yang saya merasakan barangkali lah ini penjelasannya. Pertama sekali, Al-Quran menyebut dengan tujuan. Al-Quran memaparkan banyak faedah. Walau sekadar menyebut Yaqub apabila kehilangan Bunyamin, ya asafa ala Yusuf, ya baginda sampai menangis sehingga air matanya sudah tiada, yang menyebabkan kabur penglihatannya ataupun buta. Itu ada faedah. So, perkara pertama kita kena kata adalah Al-Quran tiada perkara yang sia-sia. Apa pun yang dipaparkan ada faedah. Cuma kita sahaja menemuinya ataupun tidak menemuinya. Dan kita juga kena kata ia tidak sekali-kali membatalkan sifat maksum, dan ia tidak sekali-kali menonjolkan sisi kelemahan seorang yang dipilih Allah sebagai seorang Rasul. Yang kedua, Al-Quran menyebut kazim dalam babak yang Allah Ta'ala menunjukkan Yaqub alaihi salam sampai kabur penglihatannya, buta matanya. Kazim di situ menunjukkan Nabi Yaqub telah banyak menahan dirinya, sama ada daripada menyebut perkataan-perkataan yang boleh mengundangkan situasi negatif, pandangan negatif kepada seorang Rasul. Nabi telah menahan marahnya, kerana seorang Rasul itu dia punyai satu akhlak. Dia tidak akan menzahirkan perkataan-perkataan walau macam mana sekalipun yang negatif, sama ada kepada Allah maupun dalam bentuk memberikan label-label yang tidak baik kepada anak-anaknya. So macam mana kita kena letakkan diri kita di tempat posisi Nabi Yaqub alaihi salam? Kalau baca daripada awal surah, berat bathi wa huzni berkenaan. Jadi Yaqub adalah teladan dalam kemuncak seseorang boleh memilih untuk bunuh diri, seseorang boleh memilih untuk membalas dendam, tetapi baginda kazim. Baginda menahan lidahnya daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Wa tawalla anhum, bahkan baginda berpaling daripada anak-anaknya, mengadu pada Allah. Dan baginda juga menahan daripada tindak tanduk yang boleh menunjukkan baginda protes kepada takdir Allah. Baginda bukan koyak-koyakkan bajunya, menunjukkan dia protes kepada apa yang berlaku sebagaimana digambarkan dalam Bible. Tidak sama sekali. So menangis itu adalah satu bentuk menahan diri, merelakan air mata mengalir, kerana dengan cara itu dia boleh mengekang daripada seorang yang bernama manusia daripada mengambil respon yang keterlaluan, yang seolah-olah tidak dapat menerima takdir. Bagaimana kita nak kata Nabi Yaqub tidak boleh menerima takdir, sedangkan inni a'lamu ma la ta'lamun? Dia tahu mimpi berkenaan, dia tahu tafsiran mimpi Yusuf, dia yakin janji Allah. Dan hujah yang kedua yang lebih penting adalah qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku ni adalah manusia macam kalian, baki lagi aku diberikan wahyu yang engkau tidak mengetahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka pembentangan kisah-kisah Al-Quran tidak mengeluarkan tokoh-tokoh Nabi ini daripada kerangka kemanusiaan. Allah Ta'ala memaparkan sifat manusiawi para Rasul dan tidak menjadikan para Rasul ini seolah-olah tiada beza dengan malaikat. Sebab itu Nabi Yusuf juga digambarkan sisi manusiawinya dalam ayat seperti walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Jadi takkanlah Nabi Yusuf tidak langsung terlintas, tetapi lintasan Nabi Yusuf alaihi salam adalah lintasan yang tidak membawa sekali-kali kepada menterjemahkannya ke dalam bentuk tindakan, ya, ataupun ke dalam bentuk
mendekati sama sekali, sebab baginda adalah pemuda belia yang belum pun lagi berkahwin. Jadi kita tidak boleh menjadikan nabi-nabi ini seperti malaikat yang tidak langsung beremosi, berperasaan, seolah-olah fitrah sebagai manusia itu tercabut daripadanya. Jadi demikianlah juga kepada Yaqub alaihissalam, Allah Ta'ala memaparkan adegan di mana baginda menangis kerana menunjukkan dia adalah manusia biasa yang diberikan Allah wahyu dan kerasulan. Allah memaparkan sisi manusiawi supaya bila kita bersedih, kita ada tokoh. Bila kita menangis, kita ada benchmark. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali pun menangis apabila meninggalkan Makkah. Adakah kita nak kata Nabi ini tidak berjiwa besar, tidak beriman pada janji Allah? Tidak. Sebab Nabi itu manusialah, dia merelakan air mata itu mengalir, menangis apabila kewafatan anak lelaki yang kedua, Abdullah At-Tahir. Al-Quran tidak membawa kita untuk melakukan perkara-perkara yang terlalu melangit. Sebab itulah Al-Quran memaparkan perkara-perkara realiti. Kerana Al-Quran turun daripada pencipta manusia dengan segala kerencaman dan kelemahan. Sebab itulah Al-Quran ada surah perceraian. Sebab itulah Al-Quran ada cerita hukum hakam tentang perceraian. Kerana Al-Quran menginsafi. Allah Ta'ala mengetahui manusia yang nak dibawa kepada petunjuk tidak selamanya sempurna, tidak selamanya iman mereka akan kekal meninggi. Laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hatta ibu Musa sekalipun digambarkan dalam surah Al-Qasas, ada waktu ya dia mengalami ya ketidakyakinan. Ya, yakin tetapi imannya tidak seyakin sebaik saja fa auhayna ilaihi. Tidak sebagaimana sewaktu dia menerima wahyu untuk meletakkan bayi anaknya Musa di atas sungai Nil. Selang beberapa jam selepas itu Allah Ta'ala menggambarkan wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat litubdi. Jadi kat sini kita nampak ya betapa Al-Quran tidak menyingkirkan aspek-aspek keteladanan dalam batang tubuh para anbiya. Kerana mereka manusialah kami pilih mereka sebagai rasul. Ya, fa arsalna, apa kata Allah? Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Musuh-musuh rasul mahu malaikat yang diturunkan. Tetapi mereka tak belajar daripada Harut dan Marut apabila diturunkan oleh Allah untuk mengajar sihir. Ya, itu cerita panjanglah. Dan ulama pun berbeza pandangan kepada Harut dan Marut ini. Tetapi cukuplah kita katakan Al-Quran ini saling menerang dan mentafsirkan. Antaranya adalah Al-Quran memaparkan sisi manusiawi para anbiya untuk tujuan uswah. Uswah anda tahu apa beza dengan qudwah? Uswah suratul Ahzab cerita pasal Rasulullah di dalam peperangan Ahzab. Kerana uswah ini lebih umum. Ya, uswah ini lebih khusus daripada qudwah. Kedua ini adalah pada manhaj. Seseorang boleh mengambil teladan pada kegigihan, kehebatan seorang tokoh. Tetapi bila sebut uswah, dia bukan sekadar jalan yang dipilih, bukan sekadar kesungguhan sanggup dipenjarakan, tetapi kepada tingkah lakunya di rumah, tingkah lakunya dengan kawan-kawan. Sehingga segala perbuatan yang berlaku daripada bangun tidur sampai tidur balik boleh menjadi kekuatan kepada kita, termasuk dalam hal-hal musibah. Seperti menangis apabila berlaku musibah. Itu yang dimaksudkan sebagai uswah. Subhanallah, wallahu alam.